Apakah unsur dalam suatu set? Unsur-unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan itu. Okay, sebelum kita tengok contoh, mari kita baca standard pembelajaran dulu. Okay, pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Okay, jom kita tengok contoh yang diberi di sini ya. Okay, misalnya, set A adalah buah-buahan tempatan di Malaysia. Okay, durian ialah buah-buahan tempatan. Maka, durian ialah unsur bagi set A. Okay, so simbol ini. Tengok simbol ni Okay, digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Okay, macam mana kita nak sebut simbol tu? Jom kita tengok di sini, sebelah kanan bawah ni Okay, simbol ini disebut sebagai epsilon. Tengok epsilon. Kita sebut sebagai epsilon. Okay, so simbol epsilon digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Okay, tapi biasanya kalau kita baca tu, kita bukan baca epsilon lah. Okay, kita akan baca ialah unsur bagi. So, untuk yang ini, so awak boleh ikut saya baca sama-sama ya. Kita akan baca sebagai, saya guna yang ni lah. Durian ialah unsur bagi A. So, ini cara kita baca. Kita tak akan baca sebagai durian epsilon A. Kita akan baca sebagai durian ialah unsur bagi A ataupun bagi set A. Kita ikut yang ini. Okay, boleh Epsilon ni just sebagai pengetahuan korang je. Okay, boleh Okay, seterusnya kita tengok lagi. Yang kat bawah ni. Apple bukan buah-buahan tempatan. Maka, apple bukan unsur bagi set A. So, simbol yang sama, tapi kita tengok simbol ini sebenarnya simbol epsilon tadi juga. Okay, tapi kita tambah satu palang kat situ. Okay, digunakan untuk mewakili bukan unsur bagi set itu. So, kita akan baca sebagai apple bukan unsur bagi A. Ataupun apple bukan unsur bagi set A. Okay, sebenarnya sama kan? Macam sebelum ni kita belajar, ini simbol sama dengan. Ini tidak sama dengan. Betul, kita tambah satu palang. So, untuk epsilon ni pun sama. Ini ialah unsur bagi. Kalau kita tambah satu lagi palang tu, bukan unsur bagi. Mari kita tengok contoh 2. Diberi set P. Okay, dalam set P itu ada apa? Jom kita baca huraian dia dulu. Okay, X. Apakah itu X? X ialah unsur Sebelum ni saya dah bagi tahu unsur bagi set ya. Okay, so untuk set P ni unsur dia adalah nombor perdana. Okay, dan unsur dia adalah dari 0 hingga 20. So, maksudnya nombor perdana bagi set P adalah dari 0 hingga 20 ya. Okay, lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol epsilon. Okay, iaitu apa maksud untuk simbol ni? Ialah unsur bagi. Yang seterusnya, bukan unsur bagi. So, sebelum kita mula buat, kita perlu senaraikan dulu semua unsur yang mungkin bagi P dulu. Okay, untuk senangkan kita menjawab soalan nanti. Okay, so kita senaraikan semua unsur yang ada dalam P. Okay, semua unsur ada dalam P adalah nombor perdana. Nombor perdana itu sangat banyak. Okay, tetapi dia ada bagi tahu nombor perdana itu mestilah dari 0 hingga 20. So kita mula dengan 0. Adakah 0 nombor perdana? Bukan. 1, bukan. 2, ya. 3, ya. 4, bukan. 5, ya. Lepas tu teruskan. Okay, 7, 11, 13, 17, 19, 20. Adakah 20 nombor perdana? Bukan. Okay, so kita dah boleh stop dah. So, sampai 19 je. Sebab, 20 bukan. So, 21 dah tak boleh. Dah lebih daripada 20. Okay, so kita stop di sini je. So, yang di tengah ni semua adalah unsur bagi set P. Iaitu nombor perdana yang dari 0 hingga 20. Okay, so terus saya boleh jawab soalan dah. Okay, so kita tengok soalan A dulu. Adakah 5 unsur bagi set P? So, kita semak. 5 ada kat dalam ni tak? Yeah, ada. So, 5 ialah unsur bagi P. Awak buat dengan simbol epsilon ni je. Okay, boleh ya? Mari kita tengok soalan B. Adakah 8 ialah unsur bagi P? Tengok, ada 8 tak dalam di sini? Tak ada kan? So, 8 bukan unsur bagi set P. Okay, so saya rasanya soalan C dengan D awak dah boleh jawab. 19? Yes, 19 ada dalam ni. So, 19 ialah unsur bagi set P
Kalau 1 bukan unsur bagi set P. Itu saja. Senang kan? Okay, so ingat bila awak buat simbol epsilon ni, jangan awak tulis macam huruf E. Salah. Ini kita baca sebagai huruf E. Okay, awak kena buat macam ni. Buat macam C, lepas tengah-tengah satu garisan yang melintang. Ini baru betul unsur bagi. Okay, boleh ya? So dengan itu saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 11.1C pada muka surat 251 dalam buku teks awak. Okay, so nombor 1 saya rasa tak ada masalah. Untuk nombor 2, ingat nak senang kita jawab soalan, kita senaraikan dulu kedua-dua set ini. Dalam setiap satu set ni unsur dia ada apa. So saya boleh bantu sikit So P. Okay, dalam P ni unsur dia ada apa? Dia kata unsur dia adalah nombor ganjil. Okay, dan nombor ganjil itu adalah di antara 0 hingga 50. So awak senaraikan. Saya nak awak senaraikan ya. Nombor ganjil yang di antara 0 hingga 50. Yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, 11. Awak tulis semua nombor ganjil di antara 0 hingga 50 sampailah 49. Lepas tu awak tutup dengan tata tanda set. Okey, awak senaraikan semua belajar semua nombor ganjil untuk set P. Kalau untuk set Q pula awak senaraikan gandaan sepunya. Okey, untuk set Q pula dia ialah gandaan sepunya, dan gandaan sepunya bagi 4 dengan 6 ni adalah kurang daripada 100. Apakah itu gandaan sepunya? Dah lupa lah tu. Gandaan sepunya bagi 4 dan 6. Okey. So 4. Apakah gandaan yang pertama bagi 4? Yes, 4 dirinya sendiri. Gandaan kedua 8. Yang ketiga 12. Yang seterusnya 16. Yang seterusnya 20. Yang seterusnya 24. Dan seterusnya sampailah tak terhingga. Untuk 6 pula, yang pertama gandaan bagi 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. So dia kata gandaan sepunya. Sepunya maksudnya sama. So gandaan 4 dengan gandaan 6 yang sama 12, 24. Awak kena tulis yang banyak. Okey, awak kena tulis sampailah dia kurang daripada 100. So, macam mana saya nak dapatkannya dengan cepat sikit? So, kalau gandaan sepunya sebenarnya awak boleh cari yang terkecil dulu. Iaitu yang terkecil adalah 12 kan? Yang seterusnya 24. So, sebenarnya 12 hingga 24 awak tambah 12 saja, betul tak? So, yang seterusnya awak pun boleh tambah 12. So, kalau nak cara senang nak cari gandaan sepunya yang kurang daripada 100, okay, awak boleh guna kaedah GSTK. Ini awak buat revisi lah. Yang sebelum ni, yang kita dah belajar. Dah lupa lah tu. Okay, kita guna kaedah pembahagian berulang So, dapat GSTK, awak akan dapat 12. Dengan cara ni, dia sangat laju. Kalau guna kaedah ini, panjang sikit jalan kerja. Baik awak guna kaedah ni. So, yang pertama adalah 12. So, awak mula dengan 12. Yang seterusnya, tambah lagi 12, 24. Nampak tak? 24. Okey. So, kaedah yang sangat laju, awak cari GSTK dulu. Cari yang paling kecil, gandaan sepunya yang paling kecil. Lepas tu awak boleh dapat yang seterusnya. Awak tambah dengan 12 je. So, 24 tambah 12 dapat 36. Seterusnya, 48. Dan seterusnya. Awak cari Lepas tu sampailah 96, awak dah boleh stop. Sebab yang seterusnya, 108 tu dah lebih daripada 100. Okay, dia nak kurang daripada 100. So, kita boleh stop di 96. Okay, dah ada semua dalam senarai. So, senang je untuk awak jawab A sampai F. Okay, boleh So, dengan itu saya harap korang boleh cuba menjawab lah. Okay, selamat menjawab.